Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Alia Rahman selaku moderator untuk 60 minit bersama motivator hari ini. Jadi salam Ramadan yang ke-19. Dalam program ni dianjurkan oleh Pertubuhan Motivator dan Facilitator MOFA, dan hari ini sesuai tajuknya dengan minggu-minggu akhir Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Jadi kita akan mulakan majlis kita ni dengan umur kita berbaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright, jadi saya nak minta sebelum saya mulakan untuk memperkenalkan kita punya panel jemputan. Jadi saya nak minta kepada rakan-rakan yang sedang menonton untuk mute kan audio masing-masing untuk kita fokuskan kepada panel yang akan bercakap sebentar lagi lah. Jadi tajuk kita dah menarik, iaitu Malam Lailatul Qadar. Jadi kita punya panel jemputan juga menarik ya. Hari ini kita bersama dengan pencetus daripada salah seorang peserta pencetus ummah, iaitu PU Fendi, di mana seperti saya tahu beliau merupakan peserta pada musim keempat tahun 2016, berasal daripada Kelantan dan fasih dalam berbahasa Arab dan Thailand. Itu yang saya tahulah. Jadi kita tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput PU untuk sama-sama kita mengupas tajuk Malam Lailatul Qadar itu untuk umat Islam, yang kita mulakan dengan mukadimah dia dan juga mungkin ada maksud yang ingin disampaikan sendiri daripada pencetus umat kita, Effendi. So kita akan mulakan majlis kita hari ini dengan mukadimah daripada Effendi. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Ramadan kepada rakan-rakan semua daripada Pertubuhan Motivator dan Facilitator. Semua rakan-rakan ya yang join malam ni, insya-Allah. Jadi pertama sekali kita ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Pertuan kerana sudi menjemput saya untuk live malam ni. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, kurniaan dia, pemberian dia, sehingga kita dapat lagi masuk ke Ramadan. Dan sedar tak sedar ya, kita telah pun nak menghampiri ke fasa terakhir Ramadan dah, 10 terakhir Ramadan kan. Betul. Jadi alhamdulillah, bila kita katakan 10 terakhir Ramadan ini, adanya satu malam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi nama Al-Qadar. Jadi kita sebutkan Lailatul Qadar. Bila kita sebut Lailatul Qadar bermaksud malam Al-Qadar. Jadi sebut Lailatul Qadar, Lailatul Qadar sahajalah, tak boleh sebut malam Lailatul Qadar. Jadi salah perkataan tu. Kan bila orang sebut malam Lailatul Qadar, maknanya salahlah, jadi malam-malam Al-Qadar. Sebenarnya dia hanya satu saja, itu Al-Qadar. Sama ada malam ataupun Lailatul, perkataan tu kita sebutlah. Kalau Lailatul Qadar. Kalau malam Al-Qadar. So begitu. Jadi satu malam ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sememangnya merahsiakan. Beberapa sebab, terlalu banyak sebab, hikmahnya. Di antaranya supaya kita ni memburu dan mencari-cari dan juga buat persiapan tentang malam tersebut, yang mana kita tahu kelebihannya dan ganjarannya melebihi daripada 1000 bulan. Ya? Bukan kata 1000 bulan tetapi melebihi daripada 1000 bulan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia menggandai manusia ni, dia mengikut kepada apa yang manusia tu buat, keikhlasan dia. Contohnya kita katakan kita derma 100. Kan, 100 bagi kita dan 100 bagi orang lain. So derma tersebut dah tentu pahalanya tak sama. Sama ada bagi orang miskin atau orang kaya, atau sama-sama kaya, sama-sama miskin pun bila dia derma 100, dia tak sama pahalanya kerana mengikut kepada kadar keikhlasan dia. So begitu juga dengan malam Al-Qadar yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan
malam ketentuan. Al-Qadar ni ketentuan dipanggil untuk Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Kalau siapa yang dapat bertemu dengan malam tersebut, sekurang-kurangnya 1000 bulan. Sekurang-kurangnya. At least lah kita katakan, at least 1000 bulan yang bersamaan dengan 83.3 bulan. Kan? Tahun, sorry. 83 tahun per 3 bulan, lebih kurang macam tu lah. So ini satu benda yang besar, ya. Satu benda yang besar yang mana dikhaskan untuk umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Alright. Itu penerangan ringkas berkenaan dengan mukadimah berkenaan dengan malam Lailatul Qadar daripada Pure Family kita lah hari ni. Jadi malam Al-Qadar. malam Al-Qadar ni. Okay. Jadi kita boleh mengatakan bahawa malam ini adalah satu malam rahsia untuk kita sama-sama memburu malam tersebut lah. Jadi kita beralih kepada persoalan yang seterusnya. Apakah bagaimanakah kita sebagai umat Islam berusaha cara untuk memburu malam ini? Bagaimana persediaan kami sebagai umat Islam, kita sebagai umat Islam untuk memburu malam yang istimewa ini? Boleh ceritakan ringkaskan. Baik, untuk rakan-rakan di FB, saya nak sebutkan rakan-rakan di FB, sebenarnya kita ada live di channel, di app meeting kita sebenarnya malam ni dengan pertubuhan motivator dan facilitator. Minta maaf saya. Kita ada live meeting dekat situ. So untuk rakan FB ni mungkin tak dengar soalan, tapi saya akan repeatkan soalan tersebut. Jadi soalan yang kedua ni datang, bagaimanakah sebagai umat Islam untuk kita nak buat persediaan nak menyambut malam Al-Qadar. Untuk rakan-rakan di FB yang baru join, saya minta tolong share kepada grup-grup mana-mana yang kenal ataupun grup yang join. Mudah-mudahan lebih ramai yang dapat manfaat. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi kita lihat bagaimana persediaan kita untuk nak menyambut malam Al-Qadar. Okay, malam Al-Qadar ini kita kena tahulah, permulaan sekali kita kena tahu bilakah dia berlaku dan bilakah dijangka berlaku. Memang benda ni dirahsiakan. Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan, tetapi Nabi SAW bagi hint pada kita. Kan, bagi hint pada kita melalui baginda sendiri pun memperbanyakkan ibadat di akhir Ramadan. Memperketatkan kain dia, maknanya mempertingkatkan ibadat dia di 10 akhir Ramadan, dan baginda beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Ini antara hint yang pertama. Dan yang keduanya, Nabi kita SAW dia sebut juga, kan? Dia sebut juga supaya kita ini mencari malam Al-Qadar di 10 akhir Ramadan, di malam yang ganjil. Ya. Iltamisuha fil ashril awakhir witran. Carilah malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir pada malam yang ganjil. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya Nabi bagi hint kat kita supaya cari pada malam terakhir 10 Ramadan dan malam itu malam yang ganjil. Okey. Baik, dari segi di sini kalau kita lihat ya, Alia dan juga rakan-rakan yang lain-lainnya, kalau kita lihat banyak sangat hadis-hadis yang lain yang menyokong dengan pelbagai versi, kan? Hadis-hadis yang sahih semuanya. Dalam menurut kepada yang dikeluarkan oleh Irsyadul Fatwa daripada bekas mufti wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia menyatakan di sana terdapat sekurang-kurangnya 5 pendapat daripada sahabat Nabi dan juga daripada para salafus soleh berkenaan dengan bilakah berlaku malam Al-Qadar. Okay? Jadi bila kita lihat di sini, bilakah berlaku malam Al-Qadar, dia dah bagi hindah Nabi kita nak buat persiapan bagaimana. Nabi mempertingkatkan amal ibadat. Nabi mempertingkatkan qiyamul lail. Nabi mempertingkatkan i'tikaf, baca Quran dan sebagainya. Sebab untuk pengetahuan rakan-rakan semua, bila tibanya Ramadan ini, Nabi kita bertadarrus dengan Jibril alaihissalam. Jibril datang dan juga Nabi bertadarrus dengan dia. Okay? Jibril datang dalam bentuk manusia lah, dalam bentuk rupa parah yang lain, dan Nabi bertadarrus dengan dia. Bila akhir Ramadan makin tingkat. Maknanya hint di situ adalah kita perlu meningkatkan, perlu bersungguh-sungguh dengan melakukan pelbagai ibadat dan juga pelbagai kebajikan pada 10 akhir Ramadan. Saya nak sebutkan secara ringkas lah apa yang kita boleh buat, tuan-tuan sekalian. Baik, dalam hadis Nabi SAW yang lain, dia menyebut bahawa barang siapa yang solat isyak berjemaah
Barang siapa solat isyak berjemaah, faka'annama qama nisfal lail. Perumpamaan dia telah mendirikan separuh malam. Maknanya dia isyak berjemaah malam tu dan dia tidur, dia bangun sahur kan. Jadi perumpamaan dia telah berqiyamul lail separuh malam. Maknanya separuh daripada malam dia berqiyamul lail walaupun dia tidur. Jadi kepentingan dekat situ adalah kita sebagai mukmin, kalau kita risau kan, tak sedar pagi besok nak qiyamul lail ataupun tertidur lena sangat tak sedar, maka kita boleh buat cara tadi. Maknanya jaga solat isyak berjemaah. Ini pertama. Yang keduanya, kita menjaga solat subuh berjemaah. Sebab Nabi sebut juga dalam hadis yang lain bahawa siapa yang menjaga solat subuh berjemaah, perumpamaan dia telah mendirikan malam sepenuhnya. Jadi walaupun kita tidur malam tu tak sedarkan diri, tengah-nganga, terbongkang sebagainya kan, disebabkan kita bangun sahur dah pukul 5.30, dah terlewat sikit dan kita jaga subuh berjemaah. Mungkin sekarang ni dengan family lah kan, tak boleh nak ke masjid. So dengan family kita, dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, buat subuh berjemaah, maka pahala kita bila kita dah buat isyak berjemaah, subuh berjemaah, faka'annama qamal laila kullah. Perumpamaan dia mendirikan sepanjang malam. Okey, ini untuk selepas daripada isyak dan ke atas kan kita katakan. Maknanya isyak berjemaah dan juga subuh berjemaah, walaupun kita bangun tak ada pun qiyamul lail malam tu, tapi disebabkan kita jaga dua ni, maka pahala kita dikira seumpama mendirikan malam tersebut sepanjang malam. Ini besar tuan-tuan sekalian ya. Ini yang pertama lah. Yang keduanya, sebagai mukmin kita ini kebiasaannya kan, macam sekarang ni waktu subuh lebih kurang 5.40, 5.45. Contohlah lebih kurang kan. So kita bangun sahur pukul 5 pagi. Maka 5 pagi kita bangun sahur, kita terus turun ke bawah makan dan sebagainya. Yang lepas tu tunggu sementara sembang dengan family, tunggu waktu subuh dan kita akan subuh berjemaah. Baik, saya nak selitkan sedikit dekat situ. Amalan yang kita boleh buat adalah masa kita bangun tadi, sebelum kita turun sahur, kita solat sunat tahajud dulu 2 rakaat dekat situ. Kita buat dulu walaupun 10 minit sebelum sahur atau 15 minit sebelum sahur, dia merupakan waktu yang sangat-sangat mustajab doa kat situ tuan-tuan. Okay? Walaupun kita katakan alah 2 rakaat je Ustaz. Ya 2 rakaat tetapi sangat-sangat mustajab. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَبِالْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan di waktu sahur, mereka ini memohon keampunan. Sebab waktu itu banyak Allah Ta'ala beri keampunan. Waktu bila? Waktu sebelum subuh. وَبِالْ أَسْحَار. Ashar ni maknanya waktu sahur. Kan? Walaupun 2 rakaat. Jenis-jenis kita kebanyakan ya, kita macam tak berapa endah kan. Wah 2 rakaat ala sikit sangatlah. Qiyamul lail pun tak nak lah kan. Sebab apa? Sebab kita nak qiyamul lail dekat surau kan 4 jam tak? Pukul 3 pagi, pukul 2 pagi, kita nak macam tu. So sekarang surau tak boleh qiyamul lail, kita pun terlena lah kat rumah, tak boleh qiyamul lail juga kan. Ini silap sebenarnya. Sebab qiyamul lail ini Nabi sebut dalam hadis bahawa orang di antara pahala yang besar dan doa mustajab kita adalah di waktu sepertiga malam. So, sepertiga malam tadi di waktu kita bersembunyi, maknanya manusia lain tidur, kita beribadat. Waktu tak ada orang lah kita katakan, waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat afdal. So sekurang-kurangnya saya sebutkan tadi benda yang mudah. Contohnya jaga isyak berjemaah, jaga subuh berjemaah, dan sebelum daripada sahur kita buat solat 2 rakaat. Sekiranya kalau kita sendiri mampu kan untuk berqiyamul lail 3 pagi every day, kita katakan daily 3 pagi sampailah ke sahur, ini better lah, ini lebih baik dan ini jauh lebih baik daripada apa yang disebutkan tadi. Cuma yang disebutkan tadi adalah basic supaya kita ini walaupun tidak menjaga sepanjang malam pukul 2, 3, 4 pagi, kita tidak buat sedemikian, tidak menjaga tu. Tetapi bila kita jaga 2 rakaat sahaja tadi dan subuh berjemaah, isyak berjemaah, maka kita akan dapat dikategorikan dalam termasuk orang-orang yang mendapat malam Al-Qadar, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Itu adalah secara ringkas apa yang saya boleh ringkaskan. Apakah persediaan kita sebagai umat Islam untuk memburu malam yang penuh
bermakna ni adalah kita cuba untuk lakukan solat isyak berjemaah, kemudian kita Betul. yang besarnya adalah menjaga solat subuh berjemaah dan kita boleh pilih juga dengan solat sunat tahajud lah. Okey, seterusnya kita ada soalan yang seterusnya di mana saya nak bagaimana tanda-tanda bahawa apabila kita sudah tahu dan waktunya adalah waktu malam ganjil. Jadi kita ringkaskan apa tanda-tanda malam itu kita rasa itu adalah malam Al-Qadar. Boleh datang lagi sekali tak soalan? Sebab soalan tu saya kurang jelas, suara tersekat-sekat tadi. Okey, bagaimana jelas. bagaimana kita dapat mengetahui bahawa malam 10 malam terakhir mungkin salah satu malam itu malam Al-Qadar. Bagaimana kita untuk mengetahui, mungkin ada tanda-tanda mungkin Ustaz boleh ringkaskan. Baik. Jadi soalan untuk rakan-rakan di FB kita ni yang baru join, insya-Allah mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Jangan lupa klik butang share ya tuan-tuan sekalian. Baik, soalan daripada group meeting mengatakan bagaimana kita nak tahu bahawa malam tersebut adalah malam Al-Qadar. Apakah tanda-tanda dia kan? Okey. Ya, betul. Malam tersebut Nabi SAW memberikan gambaran juga, memberikan hint juga. Malam tersebut bagaimana, seperti mana disebutkan dalam hadis bahawa malam tersebut malam yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Maknanya malam itu pertengahan. Udaranya kita dapat bezakan dengan 2-3 hari sebelum daripada kita bertemu dengan dia. Contohnya macam ni, saya bagi contoh. Kemarin kita keluar lepas isyak, kita ke depan rumah kan, sembang dengan jiran ke apa benda, kita dapat rasa udara satu. Lusa pun sama juga 2 hari. So malam Al-Qadar daripada udara yang kita sembang malam kemarin tu berbeza dengan malam tersebut. Tu dia. Tapi kalau kita memang duduk rumah aja 2-3 malam daripada awal Ramadan tak keluar rumah waktu malam, memang kita tak akan dapat rasalah benda tu. Kan? Yeah. Bagaimana perasaan dia. Itu satu tanda. Dan yang keduanya, malam tersebut hening. Maknanya sunyi. Macam tenang saja. Nah, tenang saja ni ulama kata kerana turunnya para malaikat dan datang kepada rumah-rumah orang yang berqiyamul lail, beribadat dan sebagainya. Okay? Dan pada pagi besok pula agak malap sedikit. Agak malap sedikit cuaca pagi itu tak berapa terang. Disebabkan malaikat-malaikat mula berpusu-pusu kembali naik ke langit semula. Jadi matahari pada hari itu agak agak malap sedikitlah. Tidak mendung terlalu terang. Ya, mendung, macam mendung sikit. Tidak terlalu terang seperti mana yang sebelumnya. Maka itulah sedikit yang disebutkan gambaran bahawa berlakunya malam Al-Qadar dan sedemikianlah petanda-petandanya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bagi orang macam kita lah, kita kata kebiasaan kita ni, pada saya secara peribadinya lebih elok kita tumpukan kepada ibadat kita. Kan kita katakan malam yang ganjil, bila berlakunya kita tumpukan pada ibadat kita terus menerus berbakti kepada Allah. Kalau kata malam itulah Al-Qadar, maka alhamdulillah. Kan kita tak perlu nak terlalu cek, terlalu apa orang kata hanya malam tu saja kan. Lepas tu malam ganjil, malam genap kita pun tinggalkan ibadat. Ini pun tidak berapa cantik lah. Sepatutnya kita terus meneruslah buat ibadat, terus menerus melakukan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Itulah yang ada petanda sikit lah. Alright, terima kasih Ustaz. Setakat ni kita dah sampai kepada yang mungkin ada yang baru masuk. Setakat ni kita dah menguraikan mengenai definisi ataupun mukadimah mengenai malam Al-Qadar. Sekarang kita sudah masuk juga ke bahagian bagaimana kita hendak tahu jika itu adalah malam Al-Qadar. Seantaranya antara yang saya boleh ringkaskan kepada yang baru masuk, di mana malam tersebut adalah di mana cuacanya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin atau sejuk. Kemudian antaranya adalah malam tersebut agak hening dan sunyi, di mana yang Ustaz gambarkan ia mengatakan seperti
menyampaikan bahawa ketika itu malaikat pun turun berpusu-pusu untuk memberikan ganjaran kepada kita, dan pada keesokannya pula kita boleh lihat cuaca agak mendung. Okay, bagi rakan-rakan yang baru masuk, itu adalah sedikit ringkasan daripada apa yang Ustaz sampaikan mengenai apa itu tanda malam Al-Qadar tersebutlah. Okey, seterusnya Ustaz, mungkin kalau misal kata Ustaz ada soalan di FB Live, Ustaz boleh jawab. Okey. Jika ada satu, saya izinkan, saya boleh silakan untuk Ustaz jawab, sebab kat sini ada lagi dalam 2 soalan. Ustaz boleh jawab Tak juga apa, lah. saya rasa kita boleh teruskan dengan soalan daripada ahli al-Qur'an. Yang dekat FB ni kebanyakannya nak mendengar, dan kalau ada soalan, rakan-rakan di FB kalau ada soalan boleh tanyakan, saya akan jawab nanti insya-Allah. Okey? Teruskan. Baik, kita teruskan dulu. Okey, seterusnya kita pergi kepada, sebabnya masih awal lagi, baru 10.52. Mungkin Ustaz kalau nak sampaikan dengan lebih panjang boleh, tak ada masalah. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi. Jadi soalan seterusnya, bila kita memburu malam Al-Qadar ni kan, jadi apakah sebenarnya kesan ataupun impak besar malam Al-Qadar ini kepada umat Islam? Okey. Apakah kesan dan impak besar malam Al-Qadar ini kepada umat Islam, ya rakan-rakan di FB kita? Ini soalan yang diterima. Apakah kesan dan impak besar malam Al-Qadar kepada umat Islam? Baik, secara puratanya kita lihat, umat Islam terutamanya di akhir-akhir zamannya, di akhir zaman pada zaman kita sekarang ni, Nabi sebut bahawa a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku di antara 60 ke 70. Maksudnya umur umat aku ni 70 ke 60 ke 70. Maksudnya umur kita ni pendek, kan? Tolaklah kita belum akil baligh 15 tahun. Dah berapa dah? 60 tolak 15 jadi 45. Kan? Dah 15 tahun pula, bukannya kita terus beribadat, menjaga solat ke apa benda masa tu? 15 tahun. Masih lagi kepala pun masuk air lagi kan, tak betul lagi. Sampailah 23, 24 barulah kita nak sedar sikit kan, bahawa tanggungjawab sembahyang lah, apalah, masuk 25, 26 dah kahwin, masa itulah barulah nak sikit. Maknanya usia kita beribadat amat-amatlah sedikit terhadap apa yang dikurniakan Allah Ta'ala. Maknanya sedikit je kita ibadat. So dengan adanya malam ini, malam Al-Qadar ini, dia akan memberi satu kelebihan yang besar kepada kita. Saya sebutkan pada awal-awal tadi, kan? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar ini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita buat bancian 1000 bulan, kita kali dengan 12 kan, lebih kurang bahagi dengan 12. Keluarnya 83 tahun lebih. Maknanya walaupun usia kita 10 tahun ataupun 15 tahun tempoh ibadat kita tadi kan, keseluruhan dalam 40 tahun lah, usia kita 40 tahun kita meninggal contohnya lah. Jadi kita bertemu dengan Al-Qadar 2 tahun cukuplah. Dah gandakan 40 tahun tadi campur dengan 83, campur 83. Maka ini satu ganjaran yang besar untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umurnya pendek, tetapi ganjaran ibadatnya yang Allah sediakan begitu besar dan begitu panjang. Untuk nak menandingi dengan umat-umat terdahulu. Kerana umat terdahulu ni hebat. Kan, dia orang punya ketinggian dia orang punya ibadat dia memang kalah kita. Kan, kita sembahyang tarawih pun masih memilih-milih kan, 8-20. Orang dulu tak pilih kan. Kita pun pilih 8. Pilih 8 tu pun baca yang paling pendek kan. Kadang-kadang bacalah juga surah Yasin tu, betul tak? Tapi Yasin je lah. Yasin, Allahu Akbar, dari itu je lah kan. Berkira-kira kita beribadat. Dan juga agak lemah, terlalu lembik, terlalu lemah lah kita. So dengan adanya Al-Qadar ini, malam Al-Qadar ini akan menambah mutu ibadat kita, menambahkan ganjaran kita, menambahkan pahala kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Alia dan juga rakan-rakan yang lainnya, saya nak sebutkan juga bahawa amaran Nabi SAW. Ketika Nabi nak menaiki mimbar, Jibril datang kepada dia dan mengucapkan kecelakaan. Doa kecelakaan sebanyak 3 kali. Ya.
Pertama, kecelakaan bagi orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang keduanya, kecelakaan bagi orang yang masih ada kedua ibu bapa dia tapi dia tidak berbakti dan gagal membawa ibu bapa dia, ataupun ibu bapa gagal membawa dia ke syurga. Sangat-sangat celaka orang kedua. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, dia mengaminkan doa daripada Jibril. Jibril mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang masuk ke Ramadan tetapi keluar tidak mendapat apa-apa keampunan. Nampak tak? So ganjaran ni besar. Maknanya bulan ini bulan yang besar. Tidak hanya kita kata malam Al-Qadar sahaja yang besar, tetapi daripada awal Ramadan juga kita tak boleh nak ambil mudah. Kan? Sebab Nabi sebut idza jaa Ramadan futtihat abwabus sama. Bila tibanya Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu langit dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, pintu kemurkaan dan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi daripada awal Ramadan lagi kita harus bersungguh-sungguh. Tak boleh tunggu akhir saja tuan-tuan. Nak tunggu baca Quran, tunggu 10 akhir. Nak tunggu Qiyamul Lail, tunggu 10 akhir. Tak boleh tuan-tuan. Ini kesilapan dalam beramal. So kita kena buru, kita kena pulun, orang Kedah kata, kita kena gomo, orang Kelantan kata, kan, untuk mendapatkan malam Al-Qadar tersebut. Sebab kita kena ingat, sekalipun kita duduk dalam bulan yang dipenuhi dengan rahmat, sekalipun begitu, tidak bermaksud kita mendapat rahmat selagi mana kita tidak bersungguh-sungguh untuk memburu rahmat tersebut. Tidak bersungguh-sungguh mencapai rahmat tersebut, maka kita duduk dalam bulan tu sekalipun, kita keluar akan kosong dan sia-sialah kita. Jadi inilah kelebihan yang besar, ya, kelebihan yang besar yang Allah Ta'ala sediakan, maka seharusnya kita tidak boleh melepaskan peluang ini dengan begitu mudah. Kerana nak bertemu dengan Ramadan pada yang akan datang ni, wallahu alam, mungkin boleh bertemu, mungkin boleh berjumpa, mungkin tak boleh, kita tak tahu sebab usia kita dengan kematian ini kita tak tahu bila kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yes, saya faham sungguh panjang ya dia punya berkenaan dengan hikmah ataupun pesan impak malam Al-Qadar ini kepada umat Islam, terutamanya memandangkan secara ringkasnya bahawa kita ini hidup tak panjang. Nak diberitahu lebih kurang dalam 60 hingga 70 tahun sahaja. Jadi malam ini adalah satu malam yang sangat bernilai untuk kita sama-sama manfaatkan, dan kita perlu tekankan bahawa tidak hanya fokus kepada 10 malam terakhir. Malah kita perlu menjadikan bulan ini sepatutnya sebagai bulan tarbiyah. Daripada 12 bulan, inilah bulan terbaik untuk kita melaksanakan yang terbaik, dan memberi pula 10 malam terakhir ada satu malam yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan sehabis baik dengan beribadah kepada dia, mengamalkan diri kita. Betul. Selamat datang baru masuk. Saya Alia, moderator hari ini, dan hari ini mungkin ada yang bertanya-tanya siapakah beliau. Hari ini kita bersama dengan P.U. Fendi, salah seorang peserta dan pencetus umum keempat. Apa yang kita bincangkan pada malam ini, saya nak sampaikan kepada mereka yang baru masuk. Ya. Rakan-rakan di FB juga ada yang baru join ni. Alhamdulillah. Mohon share semua ya. Nuryani, Syed Sofi, Tawa, mohon share semua insya-Allah. Mudah-mudahan. Betul, sebab malam ini kita membincangkan berkenaan dengan satu malam yang sangat bernilai, dikenali sebagai malam Al-Qadar lah. Ya, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini mana dia punya kelebihan adalah dia punya pahala ganjarannya melebihi 1000 bulan. Okay, InsyaAllah sekarang kita sudah beransur kepada soalan yang mungkin saya kira soalan kelima, lebih kurang tentu. Jadi sekarang ni Ustaz, saya nak bertanya, mungkin ada di kalangan kita daripada penonton juga dalam ni yang tertanya-tanya, jika untuk wanita yang mungkin uzur ataupun kepada mereka yang uzur pada waktu 10 malam terakhir ini, bagaimanakah pula kami untuk memburu malam ini sedangkan kami tidak boleh melaksanakan ibadah yang wajib dan sebagainya. Jadi apakah amalan yang kita boleh laksanakan terutama pada mereka wanita yang uzur pada 10 malam terakhir?
Baik. Jadi soalan daripada grup meeting ni untuk rakan-rakan kita di FB yang baru join, alhamdulillah. Ada juga soalan ni, Arisham pun tanya apakah ada apa-apa amalan khusus untuk 10 malam terakhir. Ya baik Syam, nanti kita jawab sekejap lagi Syam Okey, dan juga daripada Puan Humaira, ya jelas Ustaz, terima kasih. Okey, suara dah jelas dah. Tadi ada masalah suara dekat FB kan. Oh, ya Okey, ke? baik rakan-rakan sekalian. Jadi soalan daripada grup meeting kita malam ni berkenaan dengan apakah amalan khusus yang boleh dilakukan untuk kaum Hawa lah. Kaum Hawa ni mungkin dia ada special kan, Allah sayang lebih kan. Jadi tak boleh nak solat, tak boleh nak buat ibadat. Jadi ada tak apa-apa yang khusus untuk dia? Ini soalan daripada grup meeting dan daripada FB ini juga. Dan ditanyakan, Arisham tanya, apakah amalan-amalan khusus untuk 10 malam terakhir? Baik. Jadi soalan ni lebih kurang sama. Cuma ini untuk wanita, ini keseluruhan lah. Baik, kita lihat ya. Jadi untuk wanita ini, kalau kita katakan bahawa apakah amalan-amalan yang boleh dilakukan ketika mana uzur untuk nak mendapatkan juga malam Al-Qadar. Kalau kita lihat dalam agama ni, rakan-rakan kita dan juga Alia sendiri, dalam agama kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak zalim. Dia tidak zalim. Ini pertama sekali. Al-Quran pun banyak menyebut bahawa Allah tidak zalim. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Macam-macam lah ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia sendiri yang memberikan kepada kita keuzuran, dia yang memberikan uzur melalui syarak, yang dibenarkan syarak kan. Maka dengan itu tidak mungkin tidak ada ganjaran, tidak mungkin tidak ada satu yang special untuk kaum-kaum Hawa ni. Tak mungkin lah. Kalau tak adil lah kan. Macam mana boleh tak adil? Orang lain boleh ibadat, kita pula time-time ni kan. Maksudnya ketika itu insya-Allah bagi kaum-kaum Hawa yang bangun di waktu pagi kan, menyediakan sahur, buat ibadat, buat makanan sahur dan sebagainya untuk suami dan anak-anak, insya-Allah pahalanya akan dapat sebagaimana pahala orang yang melakukan ibadat di malam itu. Ini berdasarkan hadis. Hadis Nabi sebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan ke arah jalan kebaikan, maka baginya seperti ganjaran orang yang melakukannya. Maknanya mungkin dia bangun awal bersemangat pukul 4 pagi nak qiyamul lail, tapi dia sedar dia uzur, dia tak boleh solat. Lalu dia pun kejutkan anak dia, kejutkan suami dia untuk berqiyamul lail. Kan? Jadi suami pun bangun dan suami qiyamul lail, dia pula pergi masak dekat dapur. Kan? Ini insya-Allah pahalanya juga akan dapat seperti mana pahala suaminya beribadat seandainya malam itu malam Al-Qadar. Kalau suami payah bangun macam mana nak buat? Itu dia. Kan? Kalau suami payah bangun, kita baca Yasin dekat telinga dia kan. Ataupun talqin kan dekat telinga dia. Talqin dekat telinga confirm bangun dah. Bacalah apa-apa pun dekat telinga dia biar dia bangun dah. Cara mudah kan. Maknanya insya-Allah kita sebagai sebagai wanita yang mana tidak mampu nak buat ibadat dan malam tersebut jangan disia-siakan begitu sahaja. Walaupun tidak boleh solat, tidak boleh baca Quran, kan? Kita boleh buat ibadat-ibadat yang lain. Misalnya banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan juga banyakkan berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada isteri dia Aisyah radhiyallahu anha, iaitu doa yang sesuai pada malam Al-Qadar, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Tuhan kami, innaka afuwun karim, mempunyai keampunan yang mulia. Tuhibbul afwa, engkau ni juga suka kepada mengampunkan orang. Fa'fu anna, fa'fu anni pun boleh, fa'fu anna pun boleh. Maka ampunkanlah aku, ampunkanlah kami. Ini doa yang paling afdal untuk dilakukan setelah daripada kita melakukan solat, setelah daripada kita melakukan apa-apa bentuk ibadat pada malam itu. Okay? So kalau tak dapat nak solat, maka banyakkan baca doa ni. Time-time goreng nasi tu kan, duk buat nasi goreng di kampung,
kan dah suami minta kan jangan buat masak apa tak jadi pula. Sekarang nak masak lepas subuh baru nak sahur, kacau nanti kan. Nak masak Betul. nasi balik kan. Buat Ya. betul-betul. Masa tu doa tuan-tuan. Perempuan semua boleh doa, boleh baca doa, baca istighfar, sambil-sambil goreng ikan, nak buat apa benda masak-masak ke apa kan, boleh baca doa. Jangan duk nyanyi lagu pula masa tu. Kan? Lagu Siti, lagu Raya ke apa benda janganlah. Lagu jangan kelik lawe ke apa kan. Jangan. Tapi banyakkan istighfar, banyakkan berdoa pada masa tu. Dan doa yang paling ringkas, yang paling afdal saya sebutkan tadi, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itulah antara doa yang paling afdal diamalkan pada malam Al-Qadar, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, selamat datang sekali lagi kepada mereka yang baru masuk. Sekarang kita dah soalan yang ke-6 rasanya kan Ustaz. Kita berdiskusi berkenaan dengan amalan khusus untuk mereka yang uzur terutama kepada yang wanita lah. Dan secara ringkasnya adalah kita sebagai wanita digalakkan untuk banyakkan istighfar pada waktu-waktu macam ni. Kemudian berdoa seperti mana doa yang Ustaz dah mention tadi dekat 2-3 kali dah Ustaz mendoakan sekali lagi untuk kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz boleh jawab soalan daripada Facebook berkenaan dengan apa tadi? Ada 2 soalan tadi kan Ustaz? Juga ditanyakan apakah amalan khusus pada 10 malam terakhir. Yang ini Ustaz ada ingin menambah sedikit poin daripada tadi kan? Ataupun Ustaz nak? Boleh saya tambahkan sedikit ya. So amalan khusus boleh. Ya daripada apakah amalan khusus daripada malam terakhir ni, dia sebenarnya berqiyamul lail ni dah cukup afdal dah sebab Nabi kita berqiyamul lail. Dan Aisyah kata jangan tanyalah dia punya panjang dia rakaat tersebut dan dia punya cantik dia bacaan, jangan tanyalah sebab memang terbaik Nabi kita solat. So solat qiyamul lail kita boleh bangun dan juga berqiyamul lail beberapa rakaat. Cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan semua, rakaat solat di waktu malam dia hanya buat 2 rakaat dan 2 rakaat. Maksudnya 2 rakaat 1 salamnya. Solatul lail mathna. Nabi sebut solat malam 2 rakaat dan 2 rakaat. Dia tidak boleh nak borong solat isyak 4 rakaat terus 1 salam kan. Ataupun nak borong 8 rakaat terus 1 salam je, bangun angkat, bangun tahiyat bangunkan rakaat ke-8 baru bagi salam. Ini kacau tuan-tuan. Ini kacau. Jangan buat sedemikian. So Nabi ajar kita solat malam hanya 2 rakaat dan 2 rakaat. Boleh terus. Dan bagi rakan-rakan yang telah mengenakan solat witir di waktu lepas isyak tadi kan, di rumah kita dah tarawih 8 dan witir 3, betul kan? Okay. Selepas daripada witir tadi, kita tidur malam. Okay? Tidur malam dan kita bangun 3 pagi, 4 pagi. Maka kita qiyamul lail dekat situ. Maka lepas daripada qiyamul lail itu tak perlu lagi witir. Faham tak? Tak perlu lagi witir untuk menutup di waktu malam, tak perlu lagi. Hanya cukup witir sekali di malam hari di waktu kita lepas tarawih tadilah. Okay? So itulah, so amalan yang khusus ni boleh kita buat qiyamul lail, dan lepas daripada qiyamul lail kita baca Quran dan beristighfar dan juga berdoa sebagaimana doa yang saya sebutkan tadi. Doa ini adalah doa yang paling afdal yang diajarkan Nabi SAW. Masa tu kita doalah dalam bahasa Melayu pun tak apa kan, nak doa dalam bahasa Arab yang tadi pun boleh. Yang penting adalah connection kita, perasaan kita dengan Allah Ta'ala, hati kita ini jangan kita rasa lost, jangan kita rasa jauh, jangan kita rasa kita ini dah tak ada harapan nak buat ibadat, tak ada harapan nak itu, nak ini. Jangan tuan-tuan. Sebab Allah Ta'ala dia maha pengampun. Sebanyak mana kita buat dosa sekalipun, kalau kita inginkan untuk mendapat keampunan, maka dia akan mengampunkan. Sebab tu sebelum ni saya ada satu tajuk kuliah berkenaan dengan nikmat syurga kan. Nikmat syurga ni, bagaimana nikmat syurga ni kita katakan adalah syurga ni Allah Ta'ala sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berkehendak. Maksudnya orang yang nakkan syurga tu. Kalau kita kata nakkan syurga tu, maka kita kena pulun ke arah itu. Sama juga dengan ibadat tadi kan. Banyaknya dosa saya buat Ustaz sebelum ni. Tak apa tuan-tuan, jangan risau. Mohon ampun pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Letakkan perasaan menyesal
dan letakkan perasaan tak nak mengulangi dosa-dosa tadi dan letakkan perasaan kita bahawa aku nak jauhkan daripada itu dan aku takut akan Allah, dah cukup dah besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah, mudah-mudahan, amin. Baik insya-Allah. Sekarang ni kita dah lebih kurang dalam 1 jam lebih dah kita bersama dengan PU Fendi hari ni. Dah banyak beberapa perkara yang kita kupas berkenaan dengan satu malam yang sangat istimewa dikenali sebagai Malam Al-Qadar. Jadilah, okey, seperti mana yang Pia dah tambah tadi kita khususkan soal jawapan tadi berkenaan dengan wanita yang uzur. Sekarang ni kita tambah lagi amalan yang khusus untuk semua orang yang boleh dilakukan untuk memburu malam Al-Qadar ni lah. Antaranya adalah kita melaksanakan solat qiyamul lail, iaitu digalakkan seperti mana yang Nabi dah ajarkan kepada kita, iaitu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Macam Ustaz kata tadi, tak payah nak borong lah kan. Macam kita buat mana yang Nabi ajarkan. Betul. Terus seterusnya Ustaz, kita lebih pada kurang dalam 20 minit lagi. So, mungkin ada beberapa soalan lagi daripada kita punya audiens, mungkin ada soalan. So kalau ada soalan boleh type, ataupun kalau boleh terus buka mute-kan sahaja audio masing-masing dan boleh tanya soalan kepada dulu. Ada soalan, silakan. Dan boleh benarkan untuk anda buka anda punya. Okey. So rakan-rakan kita di FB juga kalau ada soalan boleh tulis type di ruangan komen. InsyaAllah kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi bersama dengan Pertubuhan Motivator dan Facilitator Malaysia tengah live di satu app meeting sekarang ni. Sebab tu tuan-tuan tengok dekat FB saya senyap sekejap, bercakap sekejap kan. Sebab saya tengah dengar moderator tengah bercakap tuan-tuan. Sekarang saya bercakap, dia bercakap, siapa nak mendengar pula ni kan. Okey. So tuan-tuan di FB ada persoalan boleh tulis, boleh type, insya-Allah kita akan jawab demi masa yang kita ada ni insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya, saya tak sure lah sebab saya pun baru masuk sekejap ni. Boleh silakan. Saya bacakan soalan yang ada dekat dalam ruangan chat ni. Adakah Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar ni memilih insan-insan tertentu saja untuk dijumpai? Dan insan-insan tertentu tu insan yang macam mana? Okey. Itu saja Ustaz. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, rakan-rakan FB kita ada soalan daripada room chat kita ni. Berbunyi soalannya, adakah malam Al-Qadar ini dipilih memilih insan-insan tertentu sahaja? Dan apakah kriteria insan tersebut yang dipilih? Sebenarnya untuk malam Al-Qadar dia tidak memilih siapa-siapa, dia tidak memilih kepada siapa-siapa pun. Dia hanya akan dapat kepada orang yang beribadat malam tu. Siapa yang beribadat, siapa yang bermunajat, siapa yang banyakkan amal ibadat malam tu, dia akan bertemu dengan Al-Qadar. Nak katakan golongan ini dapat kan, golongan kaki masjid yang ada dalam grup WhatsApp geng masjid itu dapat. Tak adil lah kan. Sebab kita bawa kena remove je. Bawa kena remove sebab apa? Bincang politik banyak sangat. Dah admin remove kan. Tak adil lah kan. Maknanya tidak begitu tuan-tuan. Walaupun tidak ada dalam grup mana-mana sekalipun, tetapi malam tersebut kita beriltizam tinggi. Kita yakin bahawa kita nak buru malam Al-Qadar, maka kita buat ibadat. Teruskan ibadat kita, insya-Allah seperti biasa saja, tak perlu kita buat yang berat sehingga kan kita kata bila buat terlalu berat maka kita akan buat 1-2 malam saja. Jadi rugi kita. Malam Al-Qadar nak buru ni 10 malam kan. Kita pun tak tahu malam mana yang dikatakan sebagai malam Al-Qadar. Walaupun ada 5-6 pendapat, nanti akhir saya akan sebutkan ya Lia, ingatkan saya. Ya, ada beberapa pendapat yang saya boleh bagi hint lah. Jadi kita nak beribadat 10 malam, jadi kita haruslah beribadat secara konsisten. Tapi tak berat. Bagaimana tuan-tuan? Konsisten tapi tak berat. Kita buat seperti mana yang saya sebutkan pada awal-awal tadi. Iaitu kita angkat takbir 2 rakaat sebelum daripada kita ke meja makan untuk sahur. Contohnya sahur pukul 5 kan. Kita bangunlah pukul 4.30, bangunlah 4.45.
cukup di waktu itu 15 minit, manfaatkan betul-betul. So bila kita buat benda yang macam tu yang tak berat kan, so besok kita boleh buat lagi, lusa kita boleh buat lagi, akhirnya kita akan buat berterusan sampai akhir Ramadan. Tak perlu kita kata nak bangun 3 pagi, 4 pagi. Kalau kita mampu itu silakanlah. Tapi saya risau kita ni tak mampu kan. Satu malam je bangun 2 pagi. Besok 8 pagi jawabnya, dengan sahur-sahur pun tak mana jadi kan. Kita tak nak begitulah. Okey. So tidak ada yang khusus kepada siapa-siapa, dia hanya khusus kepada siapa sahaja yang berkehendak, yang bangun untuk berqiyamul lail, bermunajat kepada Allah, khususnya yang melakukan ibadat. Yang melakukan ibadat. Baik. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. So kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Apa yang untuk mereka yang bertanya soalan tadi, so kita fokuslah kepada untuk melaksanakan ibadah yang mudah untuk kita laksanakan. Paling penting adalah istiqamah daripada awal Ramadan sehinggalah akhir Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat kita berusaha sentiasa memastikan melakukan amalan berterusan, kita dipilih untuk menjadi insan yang mendapat malam Al-Qadar tersebut, insyaAllah. So, kita ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Jadi bolehlah Ustaz mungkin nak berikan sedikit kesimpulan berkenaan dengan topik ini. Kemudian kita bolehlah bagi tahu mungkin ada beberapa nasihat ataupun doa untuk kami, dan Ustaz juga boleh untuk kongsikan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang Ustaz sedang laksanakan sekarang ni dalam tempoh PKP ni, ke ada apa-apa yang Ustaz nak promosikan dalam dalam kurang lebih 15 minit ini. Jadi Ustaz boleh sampaikan kesimpulan. Okey. Baik, insya-Allah. Baik, jadi dalam masa 5 minit kita nak habis ni, dalam 11.30 kita habis. Apa yang saya nak simpulkan di sini tuan adalah perbanyakkan ibadat kita. Perbanyakkan ibadat kita. Kaedah yang paling mudah lah, saya bagi kaedah paling mudah untuk nak buru malam Al-Qadar ini, saya sebutkan tadi kan, walaupun terdapat banyak pendapat mengatakan bila berlakunya malam Al-Qadar. Saya sebutkan satu contoh. Malam Al-Qadar ini sebentar ya, dia ada sebentar sikit. Saya sebutkan bahawa malam Al-Qadar ini kan, sebahagian besar para sahabat, di kalangan para sahabat ni kan, di antaranya sahabat-sahabat yang besar lah, Ibnu Abbas dan beberapa sahabat-sahabat yang lain, okay? Dia mengatakan bahawa berlakunya Al-Qadar pada malam 27 Ramadan. Pada malam 27 Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat. Kerana apa? Hujahnya datang daripada ramai sahabat. Kerana apa saya sebutkan begitu? Kerana kalau kita lihatnya, kita lihat perkataan Lailatul Qadr. Tuan-tuan ingat perkataan Lailatul Qadr. Kira-kirakan kita semua. Lailatul Qadr. Cuba tuan-tuan kira berapa huruf kat situ ada. Berapa huruf? Lihat, Lailatul Qadr. Nak kena kira pula ni Ustaz ni kan. Ada berapa huruf? Ada 12, betul ke? Ada 12 ejaan saya Lailatul Qadr. Lam, ya, lam. Bukan ejaan Melayu, ejaan Arab. Ejaan dalam bahasa Arab. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada berapa huruf kat situ? Ada 9 huruf, betul tak? Ada 9 huruf. Betul, kan? Okey. Lailatul Qadr, perkataan. Lailatul Qadr ni ada 9 huruf. Jadi Ahlul Kalam, dia mengambil kira sebutan dia, kedudukan dia di surah Al-Qadar. Jadi terdapat dua penemuan yang besar. Pertama, Lailatul Qadr. Perkataan Lailatul Qadr ini dia ada 9 huruf. Jadi 9 huruf dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kali. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. 2 kali.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu sampai habis. 3 kali di sini. Jadi ahlul kalam dia mengambil kira sebutan-sebutan dan juga susunan ayat Al-Quran, mereka mengkalikan 9 kali dengan 3 jadi berapa? 27. Betul ke betul? 27. Betul ke betul lah? Okey, betul. Ini yang pertama. Ini menurut andaian dia Betul, orang lah. Yang pertama. Yang keduanya Ibnu Abbas dia mengatakan perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Kan? Sejahteralah dia ni merujuk kepada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Jadi perkataan hiya ini terletak di perkataan ke-27. Ini kena kira sendirilah daripada awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Satu perkataan sampailah hiya. Salamun hiya duduk di perkataan ke-27. Dan juga sahabat-sahabat lain banyaklah menyatakan bahawa terdapat malam Al-Qadar ini jatuh pada malam ke-27 dan ada yang mengatakan pada malam ke-23 Ramadan. Ini pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pendapat Imam Malik, Khuzaimah, Abu Awanah dan lain-lainnya lah. Okey, yang kedua. Yang ketiganya ada pendapat mengatakan pada 21 Ramadan. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan kepada hadis yang lain-lainlah daripada Ibnu Mas'ud bahawa tuntutlah carilah kamu malam Al-Qadar pada malam ke-17, 21 dan 23 Ramadan. Ini satu daripada pendapat yang ketiga. Dan yang keempatnya berkata berlaku pada malam 24 Ramadan. Ini berdasarkan sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, carilah malam Al-Qadar pada malam 24 Ramadan. Hadis ni pun ada menyebutkan pada malam 24. Dan yang kelimanya adalah malam terakhir di Ramadan. Juga terdapat hadis Nabi SAW. Baik, walaupun kita sebut dah 4-5 tempat pendapat tadi mengatakan bila berlaku Al-Qadar. Pada saya sendiri, apa yang kita perlu buat tuan-tuan sekalian adalah tugasan kita hanya tumpu kepada ibadat saja. Kita tak perlu nak tengok bila nak kira berlaku malam Al-Qadar semua kan. Kalau kita terlalu berkira-kira sedemikian, saya risau nanti kita akan terlepas. Jadi kaedah paling mudah untuk kita nak buru Al-Qadar, saya sebutkan pada awal-awal tadi. Pertama, jaga solat isyak berjemaah. Yang kedua, jaga solat subuh berjemaah. Dan sebelum subuh kita ambil qiyamul lail 2 rakaat atau 4 rakaat dan beristighfar dan berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini jagakan benda ni. Dan satu lagi paling mudah adalah kita beribadat sepanjang malam 10 akhir Ramadan. Tak kira malam ganjil atau malam genap. Buat sahaja. Buat tiap-tiap amalan tadi sampailah kepada malam raya. Kan dah tentu-tentu kita akan termasuk pada malam Al-Qadar. Maka itu antara yang saya duk tekankan kepada ceramah-ceramah di mana saya buat ceramah. Saya kata fokuskan kepada 10 akhir Ramadan setiap malam. Jangan pilih malam hanya malam yang ganjil. Kita akan terlepas tuan-tuan. Kita akan terlepas sebab di sana terdapat 5 riwayat tentang malam yang ganjil. Satunya malam yang genap, malam 24. Kan? Jadi takut nanti kita terlalu menunggu, terlepas. Maka rugilah kita. Jadi kaedah tak nak terlepas adalah dengan buat beberapa amalan yang saya sebutkan tadi insya-Allah. Okey? InsyaAllah, mudah-mudahan. Ustaz, kita ada satu lagi soalan, boleh tak? Boleh, silakan. Daripada Pak Karim dia bertanya berkenaan dengan tadi kita sedar kita sudah bincangkan bahawa tanda malam Lailatul Qadar adalah seperti sedemikian. Adakah kita ada tak tanda-tanda yang kita sendiri dikurniakan oleh Allah malam tersebut? Atau hanya malam ataupun tanda kita pada cuma boleh malam kenal sahaja. pasti hari berlakunya malam itu sahaja. Baik. Benda ni kita perlu melihat kepada dalil-dalil
yang rajih dan dalil yang jelas daripada hadis Nabi, daripada Al-Quran ada tak mengatakan sedemikian. Malah sepanjang pengamatan saya ini tidak temui hadis-hadis yang mengatakan diri kita ada kesan bagaimana kita dapat malam Al-Qadar itu, tidak ada. Okay? Tetapi yang disebutkan Nabi dalam hadis ada tercatatnya bahawa malamnya agak orang kata sunyi dan hening kan, matahari pagi besok tidak panas walaupun terang, dan pada awalnya agak kelam-kelam sedikit kan, dan ada beberapa periwayatan yang lain lah pada malam tersebut. Ini ada. Daripada kita sendiri sepanjang pengamatan saya tidak temuilah, wallahu a'lam. Saya tidak menemui hadis tersebut. Tetapi apa yang disebutkan tadi kan, kita tidak perlu apa orang kata terlalu nak apa nama kata ni, orang kata gairah nak tahu dapat ke tak dapat tu kan. Cara yang tadi mudah saja, kita buat ibadat sepanjang malam saja, buat berterusan. Sekalipun tuan-tuan kita tak beribadat pada malam Al-Qadar. Contohnya 26 kita buat, daripada 21 sampai 26 kita buat. Bila 27 pula tak sedar malam tu kan. 28 kita buat sampailah ke akhirnya. Dan ditakdirkan 27 tersebut malam Al-Qadar. Contohlah kan. Tetapi Allah Ta'ala boleh je beri pada kita ganjaran yang lebih. Memandangkan daripada 21 kita dah buat sampai 26. Tiba-tiba 27 tak sedar kan, tertidur, terlajak apa orang kata nyenyak ke malam tu, dan sampailah 28 kita buat lagi sampai ke akhirnya. Dan ini pun Allah Ta'ala boleh berikan ganjaran yang lebih besar. Sebab kuasa itu di tangan dia, dan ganjaran yang dia berikan kepada kita ini adalah kita nakkan keredaan dia. Kan? Bukan kita nakkan pahala sebanyak mana yang kita boleh kutip tu, bukan. Tetapi kita nakkan keredaan dia dan juga rahmat dia. So nak dapatkan rahmat, nak dapatkan keredaan dia, kita kena jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam setiap ibadat yang ditawarkan. Ibadat qiyamul lail, kita kena bersungguh-sungguh nak dapat rahmat kan, bukan sebabkan nakkan pahala semata-mata, tapi nakkan kasih sayang dia. Bila kita buru sedemikian, insya-Allah Allah Taala akan berikan kepada kita ganjaran yang besar, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. InsyaAllah. Okey, Ustaz, kita dah hampir 1 jam bersiaran. Jadi saya boleh ringkaskan sedikit berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari inilah. So jadi tajuknya adalah berkenaan dengan malam Al-Qadar, di mana malam yang mempunyai yang sangat istimewa, dia punya ganjarannya melebihi 1000 bulan. Betul. Dan apa yang kita boleh simpulkan di sini adalah, yang pertama adalah sebagai umat Islam kita perlu untuk fokus melaksanakan ibadah pada awal Ramadan lagi. Betul. Di mana kita tidak terlalu mengejar malam tersebut supaya kita istiqamah. Jika Allah nak memberi, macam yang Ustaz sampaikan tadi, jika Allah nak beri, mungkin kita pun tidak perasan bahawa hari itu adalah hari yang di mana itu adalah malam yang dipilih sebagai malam Al-Qadar. Jadi yang paling penting adalah kita terfokus dan kita mengejar redha Allah, itu yang paling utama. Seterusnya adalah antara amalan khusus yang kita boleh laksanakan adalah seperti solat tahajud 2 rakaat, kemudian kita boleh melaksanakan qiyamul lail, kita boleh juga melaksanakan solat subuh berjemaah, solat isyak berjemaah, kerana pahalanya sangat besar. Dan ada beberapa pandangan yang berkenaan dengan malam-malam tarikh malam Al-Qadar ini, seperti 27 Ramadan, 23 Ramadan, 21 dan 24 Ramadan, seperti mana yang Ustaz telah terangkan tadilah. Itu adalah bagi saya ringkasan apa yang kita bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah kepada rakan-rakan yang mungkin baru masuk, kita boleh tengok di YouTube Mofa nanti ya. Insya-Allah kita ada lebih kurang dalam 1 minit lagi. Jadi saya daripada pihak Mofa yang mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Ya, sama-sama. Dan juga kepada audiens kita semua, terima kasih. Minta maaf jika ada sebarang kekurangan daripada pihak kami. Dan saya nak menyampaikan bahawa kita 60 minit bersama motivator ini setiap hari ada, daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, dan minggu ini lebih kurang
kita akan bersama dengan murabi-murabi ummah yang lain. InsyaAllah kita akan bersama esok hari, kita bersama dengan mereka yang mungkin akan berkongsi dengan isu yang lebih menarik. Jadi saya menjemput kepada audiens dan juga ustaz sendiri untuk bersama dengan kami di dalam InsyaAllah. perkongsian yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf jika ada salah kekurangan. Ya, Terima ya. kasih Baik, Ustaz baik. sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih. Audiens. Ya. Okey, itu sahaja saya rasa. Kita boleh tutup majlis dengan tasbih kifarah dan salatul tas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik semua, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.